Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 April 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Orang Melayu menolak Pakatan Harapan kerana sifat demokrasi liberal yang didukung gabungan itu, kata Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal. Ini kerana katanya orang Melayu perlu dilindungi oleh pihak yang berkongsi politik identiti yang sama. Dalam temu bual bersama portal The Vibes, Wan Ahmad Faizal berkata orang Melayu mempunyai mentaliti neo-feudal dan belum bersedia untuk menerima demokrasi liberal sepenuhnya. Timbalan Menteri Perpaduan itu mendakwa dasar liberal yang dibawa PH adalah salah satu sebab mengapa Bersatu meninggalkan kerajaan PH dalam langkah Sheraton. Beliau melabelkan penjenamaan PH sebagai tidak mampan dengan mendakwa ia hanya akan menghakis sokongan Bumi Putra yang dibuktikan oleh prestasi buruk parti itu dalam beberapa pilihan raya negeri sebelum ini. Tambahnya, parti berhaluan kiri tengah termasuk MUDA cenderung memperkecilkan politik identiti dengan menganggap Malaysia sebuah negara demokrasi yang liberal dan matang. Beliau juga mendakwa atas sebab itu undi orang Melayu kembali kepada PN dan Bersatu selepas mereka meninggalkan PH. Pakatan Pembangkang mengalami kekalahan teruk dalam siri pilihan raya negeri baru-baru ini yang kebanyakannya disifatkan penganalisis berpunca daripada kehilangan sokongan orang Melayu terhadap gabungan itu. Pakatan Harapan memberi jaminan bahawa kesemua 90 ahli parlimennya akan menyokong rang undang-undang anti lompat parti. Majlis Presiden PH berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya pagi tadi. Dalam kenyataannya, majlis itu berkata, Perdana Menteri telah memberi komitmen bahawa tidak ada perubahan kepada notis mesyuarat sidang khas Dewan Rakyat pada 11 April seperti mana yang telah diedarkan kepada ahli-ahli parlimen. Kenyataan itu ditandatangani Presiden PKR, merangkap pengerusi PH Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dan Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu Madius Tangau. Undang-undang anti lompat parti dan had penggal bagi Perdana Menteri adalah syarat yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman di antara Ismail Sabri dengan PH. Jika diluluskan, RUU itu akan secara automatik mencetuskan pilihan raya kecil jika ahli parlimen meletak jawatan, dipecat daripada parti mereka, menyertai parti baru atau jika ahli parlimen bebas menyertai parti. Sementara itu, PH berkata kadar tol yang dikekalkan di 4 lebuh raya sehingga tempoh konsesi syarikat itu berakhir merupakan kelangsungan dasar yang dimulakan gabungan itu. Majlis Presiden PH berkata apa yang dilakukan kerajaan sekarang merupakan kesinambungan usaha yang dibuat PH pada Oktober 2019. Dalam kenyataan bersama dikeluarkan pagi ini, majlis itu berkata ketika itu Kabinet memutuskan secara dasar untuk memulakan proses mengambil alih lebuh raya terbabit. Menurutnya ini juga membuktikan bahawa jika PH terus mentadbir lebih daripada 22 bulan dan langkah Sheraton tidak berlaku, pelbagai dasar yang membantu meringankan beban rakyat dapat dilaksanakan. Semalam Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kadar tol di 4 lebuh raya dikekalkan sehingga tempoh konsesi mereka berakhir. 4 lebuh raya yang terbabit ialah Kesas, Smart, Sprint dan LDP. Keempat-empat lebuh raya itu akan diambil alih oleh Amanat Lebuh Raya Rakyat Berhad ALR pada nilai RM5.48 bilion. Tambah Majlis Presiden PH, gabungan itu sebelum ini telah merancang untuk memberi diskaun 30% dan tol percuma selama 16 jam sehari di 4 lebuh raya terbabit. Sehubungan itu mereka menggesa kerajaan meneruskan langkah tersebut dengan memberikan diskaun tambahan kepada pengguna. Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya KMUM sedia menjadi penganjur debat di antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak berhubung isu Sapura Energy Berhad. Kesatuan itu dalam satu kenyataan berkata, sebagai badan berkecuali, mereka lebih sesuai untuk menganjurkan perdebatan berkenaan. Bekas Perdana Menteri itu telah mencabar Presiden PKR tersebut untuk berdebat isu Sapura Energy
sebagai menjawab cabaran sama daripada naib Presiden PKR Rafizi Ramli. Najib telah menawarkan supaya kedua-dua individu itu bertembung dengannya di pentas perdebatan dengan Rafizi bertindak sebagai penasihat Anwar. Anwar menerima cabaran itu semalam dan berkata pendiriannya kekal tidak berubah sejak pertama kali mencabar Najib untuk berdebat mengenai ekonomi lebih sedekad lalu yang akhirnya tidak berlaku. Ahli Parlimen pekan itu mahu debat tersebut disiarkan secara langsung dan beberapa agensi media dilaporkan sedang berbincang untuk menganjurkan acara itu. Najib sebelum ini mencadangkan bantuan kerajaan untuk saluran energi yang berdepan risiko muflis, manakala Rafizi berkata pengurusan baru syarikat itu boleh menyelesaikan masalah sendiri. Sementara itu, kata KMUM, sebagai badan berkecuali, penganjuran debat tersebut oleh pihak mereka mampu memberi keyakinan kepada penonton dan rakyat. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah Nipopin Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 12 Mei untuk sebutan kes rasuah Rosmah Mansor yang dikaitkan dengan projek tenaga hybrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit. Hakim Muhammad Zaini Mazlan menetapkan tarikh tersebut di mana satu lagi tarikh keputusan akan ditetapkan sama ada Rosmah bakal bebas atau disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Timbalan Pendakwa Raya Poh Yin Tin ketika dihubungi mengesahkan hasil sebutan kes hari ini. Pada mulanya hari ini ditetapkan untuk pengujahan lisan peringkat pembelaan bagi kes rasuah terhadap Rosmah. Bagaimanapun mahkamah telah mengusungkan hujahan lisan yang ditetapkan hari ini kerana pihak pendakwaan memerlukan lebih masa untuk memfailkan jawapan lanjut kepada hujahan bertulis daripada peguam Rosmah. Pada 23 Februari, pasukan pembelaan Rosmah menutup kesnya dalam perbicaraan rasuah solarnya. Rosmah yang merupakan isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak menghadapi 3 pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009. Pada 18 Februari tahun lepas, Mahkamah memerintahkan Rosmah membela diri setelah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadapnya. Sebanyak 25 saksi telah memberi keterangan termasuk Rosmah sendiri berada di kandang saksi. Ahli Parlimen Miri dari PKR Michael Teo Yew Keng yang merekodkan kehadiran paling rendah di Parlimen menjelaskan dia mengambil cuti sakit sejak tahun lepas. Teo mencatatkan kehadiran paling rendah dalam kalangan 220 ahli Parlimen iaitu hanya hadir selama 13 hari daripada 71 hari Parlimen bersidang. Ketika dihubungi Malaysia kini, Teo berkata dia jatuh sakit sebanyak 3 kali sejak Julai tahun lalu, termasuk dimasukkan ke hospital selama 10 hari pada penghujung Julai tahun yang sama dan mengalami alahan ubat. Sehingga kini katanya dia masih menjalani rawatan dan belum pulih sepenuhnya. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan semakan ke atas rekod kedatangan di Dewan Rakyat dan mendapati ada ahli parlimen yang mungkin bersikap culas. Ketika ditanya sama ada dia akan memohon maaf kepada pengundinya berhubung prestasi buruk di parlimen, ahli parlimen itu tidak melihat keperluan berbuat demikian, memandangkan dia telah menyerahkan laporan perubatannya kepada parlimen. Sementara itu, Akhbar Sinchu Sabtu lalu melaporkan bahawa pembantu Teo David He mengemukakan beberapa dokumen perubatan dan salinan email kepada parlimen untuk membuktikan bahawa Teo diberi cuti sakit semasa sidang parlimen. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.